Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara madam tak jelas ke apa ke, mohon bagi tahu. Jadi without further ado, why not I call upon seorang untuk bacakan doa. Kita panggil Muhammad, siapa ni? Muhammad Aziz ada? Ada, madam. Aziz, tolong baca doa, Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jom, let's go. Kita continue as per semalam punya. Semalam kita ice breaking, lepas tu kita masuk sikit chapter 1, introduction tentang globalization. Seperti mana yang ada maklum, globalization merupakan topik pertama disebabkan tanpa globalization tidaklah berlaku international business around the world kita ni. Okay, so semalam kita dah define globalization itu adalah setiap negara nowadays dah mula nak shifting ke arah more integrated dan interdependent. Integrated tu maksudnya combined market yang dikatakan sebagai global market. Interdependent tu pula adalah saling bergantung antara satu negara dengan negara lain menerusi perdagangan, international trade ataupun international business. So itu adalah globalization. So impact globalization kepada consumer, semalam Madam dah terang juga, kita berpeluang untuk mengguna, memakai, consume, purchase dan sebagainya barangan-barangan yang bukan setakat local brand daripada negara Malaysia sahaja, tapi kita juga berpeluang untuk beli barangan-barangan tersebut yang diperbuat daripada country origin luar negara. Yang ini pun kita tengok baru seorang consumer tapi dah ada pelbagai country origin yang dia berpeluang untuk guna pakai. Okay, same goes to the next slide ini. Semalam kita berhenti sampai sini rasa, di mana globalization telah mewujudkan dua facet. Facet tu seperti fenomena, iaitu globalization of market yang pertama, yang kedua adalah globalization of production. Semalam kita dah tengok yang ini, iaitu kalau tentang globalization of market, you guys kena ambil maklum tentang apabila market itu telah di-mergingkan. Merging tu maksudnya bercantum, di-combine. Previously, sebelum globalization ni mula nak emerge, worldwide kita memang menggunakan term single market. Macam contoh dalam slide ni, US market, German market, Japan market, China market dan sebagainya. But selepas 1945, after the World War II, mereka mula sedar bahawa setiap negara kalau diorang nak pulihkan balik ekonomi diorang tak boleh nak independent. Diorang tak boleh nak berdikari sendiri. Diorang kena interdependent. Iaitu dengan cara saling bergantung dengan negara lain menerusi international trade atau international business. Barulah only then GDP hasil negara setiap country tu boleh ditambah baik. Okay. Hari ni kita akan masuk pula the second facet maksudnya the second phenomenon due to globalization, iaitu globalization create globalization of production. Okay, so globalization of production ini adalah apabila sesebuah firm, syarikat, company, organisasi ataupun sesebuah lah kan. Source maksudnya obtaining, mendapatkan goods and services, barangan ataupun servis daripada location around the globe, daripada mana-mana country di dalam world map tu lah. Di dalam world map tu ada dalam 200 plus negara yang berdaftar. Okay, to capitalize on national differences, untuk utilize lah in the cost and quality of factor of production. Dari segi cost dan juga quality faktor production ni adalah ada 4, iaitu kita panggil sebagai land, labor, energy dan juga capital. So factor of production ini adalah antara benda yang selalunya firm akan fikir dulu. Kalau dia nak go global,
which country they want to go. Okay, kalau dia pilih contoh dia pilih India, adakah faktor of production di India mencukupi tak semua 4 requirement ni? Adakah land di sana cheaper enough? Adakah labor di sana mempunyai abundant supply ataupun limited supply? Kalau limited supply, labor cost di sana might be higher. Tapi kalau ada abundant supply, abundant tu maksudnya terlalu ramai supply employees, maksudnya peluang dia untuk mendapatkan sumber buruh lain, sumber tenaga buruh, adakah ramai seperti di China kan? Kalau ramai, meaning that the cost for labor can be lesser. So dia tengok lagi faktor seterusnya, energy. Energy tu adalah dari segi boleh jadi sumber-sumber yang lain lah, another resources dan juga capital. Does the firm have enough capital to go global? So kalau dia rasa the firm survey, okay, dekat China contoh, have all these factor yang memang very favorable kepada firm, maksudnya memang suit dengan apa yang firm needs, apa yang firm perlukan, they can go global kepada country yang dia dah pilih itu. Okay. See what happened to kita punya negara pun, macam country of Malaysia, we are open our door to foreign firm to do some business with us. Okay, as for example, Japanese company, macam contoh Fujitsu ataupun Sharp. For those yang tak pernah lagi dengar brand, dua brand ini adalah antara Japanese country of origin punya brand lah. Yang mana kalau Fujitsu tu dia memang fokus untuk produce electronic dan juga devices seperti relay. Relay itu adalah electronic device yang digunakan di dalam komponen-komponen kereta. Kalau nak buat kereta, nak buat radio, dia akan menggunakan some of micro komponen elektronik seperti itu, seperti relay lah. So function dia tu memang penghasilan produk tu sangat kecil. Tapi komponen itulah yang digunakan untuk penghasilan sesebuah end product seperti kereta atau vehicle. So another device dibuat oleh Fujitsu adalah laptop dan juga desktop. So I've been there on the factory untuk do some study, dan we can see why Japanese choose Malaysia untuk open up dia punya factory production. Dia buka kilang dia di Batu Pahat, Johor. So one of the favorable factor adalah ini, sebab di sana memang ada a lot of abundant supply of labor. Sebab di kawasan industrial area di Batu Pahat memang penuh dengan, nama je Bandar Batu Pahat, tapi kalau waktu weekend memang ramai dengan foreign worker. We have Bangladesh, we have Nepal, we have Indonesia worker, we have Pakistan as well, dan yang lain-lain tu minority yang lain-lain lah. Ada Malay, ada juga India yang working menjadi production worker di dalam Japanese factory tersebut, iaitu Sharp dan juga Fujitsu. Other than Sharp, Fujitsu, itu yang well known punya brand. Kawasan Batu Pahat tu memang penuh lagi dengan industrial punya area, kilang-kilang yang producing microchip lah, kilang-kilang yang producing semiconductor. Most of the factory yang build up di kawasan industrial area di Batu Pahat mostly memang ke arah semiconductor punya production, manufacturing. So bila Japanese company can see, mula-mula buka kat situ Fujitsu punya brand tau, maksudnya dia buka kilang, hasilkan production di situ. Lepas tu datang Sharp. Bila ada datang company yang kedua, meaning that the factor of production di sesebuah negara tu menjadi satu tarikan kepada investor seperti Jepun lah. Okay, Jepun dia tertarik untuk buka bila dah nampak Fujitsu, okay, well established enough production factory-nya, dia buka pula Sharp. Lepas tu factory lain pula buka, so and so forth. So meaning that kawasan di Malaysia, in our country ni, dia punya factor of production memang very favorable kepada firm yang nak invest dekat negara kita.
Okay. And bila kita nampak perjalanan minimum wages di negara kita pun memang bermula dengan dulu zaman 1990-an lebih macam tu, mula-mula 500, lepas tu RM800, lepas tu RM900, RM1,200, lepas tu RM1,500. So in Japan might be dia punya minimum wages lebih higher daripada kita. That's why untuk those yang menjadi labor di dalam factory Japanese company tu, minimum buat gaji yang diorang perlu bayar adalah RM1,500 saja. In Japan might be higher kalau diorang buka kilang di sana dan hire orang dia sendiri di sana. Okay, so in term of land, Malaysia memang available banyak tanah lah. Land tu maksudnya ada tak tempat untuk diorang buka diorang punya factory lah. So in Malaysia, I don't think they have problem. We don't have limited land sebab kawasan, especially macam contoh Batu Pahat tu bukanlah kawasan bandar yang seperti Lembah Kelang. Kalau when we talk about land in Lembah Kelang, then we can say Lembah Kelang punya kawasan adalah kawasan land yang very limited. That's why rumah-rumah di Lembah Kelang pun, area Kuala Lumpur dan mungkin sekitar Selangor ni pun dah mula buat rumah yang bukannya landed. Dia buat rumah yang terus high rise punya apartment dan sebagainya. Sebab apa? Limited land. Tapi when we talk about negeri selain daripada Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor, maksudnya luar daripada tu, we don't have issue on the land itself lah. Memang resources kita memang banyak. In term of energy and capital, Japanese company memang they have privilege sebab diorang pun memang sebuah negara yang advanced country. Diorang pun adalah negara yang developed country yang telah membangun. So they don't have any issue on the capital. They have resources yang mencukupi untuk buka kilang tu di negara seperti kita lah, developing country. That's why companies apabila diorang membuat globalization of production seperti Sharp dengan Fujitsu tadi tu, companies can lower their overall cost structure. Of course, yes. Sebab kita dah bincang tentang tadi tu, the land cost, the labor cost yang lebih lesser and cheaper, plus diorang punya capital yang memang yang memang enough, yang memang diorang pun ada abundance of capital. So diorang boleh the company, diorang tu madam sebutkan sebagai the company atau the firm, they can lower down their overall cost structure. Plus they use another strategy for manufacturing, iaitu doing manufacturing in bulk ataupun dalam satu mass production, satu production yang terus banyak. Bila banyak, nanti kita akan masuk dalam chapter 1, 2, 3, 4 kot madam, if I'm not mistaken. Dia akan ada satu graph menunjukkan bahawa mass production memang membuktikan sesebuah manufacturing company tu dia akan experience lesser cost secara time to time. Nanti kita akan ditunjukkan yang satu graph itu. Memang betul teori bahawa semakin banyak sesebuah firm itu go for mass production, the cost will be lesser, dan telah dibuktikanlah menerusi satu graf, dan ada juga case study tentang company ataupun firm yang dah buat benda tu, mass production. So companies also can improve the quality or functionality of their product offering by what in the sense of, for example, Boeing sendiri, okay, yang ini adalah one of the aircraft industry, manufacturing aircraft, pembuatan body kapal terbang. The well-known brand adalah Boeing, iaitu country origin dia adalah US. You guys pun dah familiar enough dengan nama ni. Dan kompetitor terdekat dia ataupun rival utama dia adalah Airbus daripada Germany country. So Boeing ini mempunyai kepakaran yang very skillful dan juga experience, dan diorang tidak buka kilang diorang di mana-mana country yang lain sebab diorang belum cukup confident untuk cari the engineer, the skillful worker dan sebagainya. So the factory for Boeing is located at US, iaitu country origin dia sendiri, sebab dia memang tengah nak utilize fully
the skillful worker dan sebagainya, because they want to improve the quality of functionality. Same goes to Apple, another brand. Country origin dia adalah US. You guys pun familiar enough dengan this brand. Apple pun buat globalization of production dengan cara dia open up dia orang punya production factory dekat China satu. Dia punya subcontractor di China itu dinamakan sebagai Foxconn. Nama kilang dia adalah kilang Foxconn. Dan kilang Foxconn ni juga buat globalization production again di India dan juga di Brazil. Cuma dekat Brazil dia ada masalah sikit lah tentang pembukaan kilang di sana. Tapi in a way, Apple buat globalization production di China. Kilang di China yang nama Foxconn tu pun buat globalization of production di India dan juga Brazil. Maksudnya dia ada berlapis, ada dua layer. Globalization of production tu boleh menjadi dua layer. Apple layer, Apple dengan Foxconn one layer. Foxconn dengan another outlet dia di Brazil dan juga India tu pun another layer of globalization. So we can see globalization ni dia memang create some innovative way of doing business untuk lessen down the cost. Whatever cost lah, cost for production, cost for labor, cost for land, cost for any factors for production like this dan sebagainya. Even to improve the quality or functionality ni, why Apple choose China, kilang Foxconn tu, kenapa dia dipilih, kenapa tidak company lain di contoh Malaysia, kenapa Apple tak buka production factory ni di Malaysia? Number one, kalau ikut kepada opening case di dalam textbook, Apple waktu Steve Jobs masih ada lagi, pada waktu tu Steve Jobs memilih untuk choose Foxconn di China because ada satu kisah di mana pada waktu Apple nak launching satu produk iPhone pada waktu tu, cuma dalam buku teks ni dia tak bagi tahu iPhone model apa. Dia kata Steve Jobs pada waktu tu dia nak buat satu prototype iPhone, and pada waktu tu dia buat satu last minute pertukaran design, iaitu design tentang glass screen. Mula-mula dia buat prototype tu plastic screen, and then dia nak buat last minute design, dia nak ganti dengan glass screen. So pada waktu tu Apple mencari company yang boleh came out dengan dia punya manufacturing of Corning untuk strengthen the glass screen tu, dan dia buka bid tu maksudnya dia offer tender lah siapa-siapa yang boleh membuat this kind of glass screen Corning ni untuk strengthen the glass tu. Eventually akhirnya Chinese factory come for bid, for win the bid lah. Bila dia bid, adalah company lain bid juga. Bila bid ni maksudnya dia open pada market siapa yang berani untuk ambil projek itu. So this Chinese factory come dan dia propose kepada Steve Jobs punya teams. Dia kata we are ready untuk take this project. And then bila Apple do some site visit ke dekat kilang tu, memang Chinese factory tu memang dah ready dah dengan all the equipment untuk buat pemotongan, untuk equipment untuk dia dah macam bersedia dah untuk ambil projek tu. So Apple pada waktu tu memang nampaklah the readiness, the commitment yang nak diberikan oleh this kind of Chinese factory. Akhirnya Apple pilih dia. Okay, the main reason Apple pilih Foxconn di China ni bukanlah hanya cost of labor yang cheaper saja. The other factors yang dia pilih adalah satu, readiness in term of equipment. Satu lagi, respon yang very quick daripada this Chinese factory, dan juga the sense of memang whatever Apple request, this Chinese factory can fulfill the requirement. So Chinese factory yang Foxconn di China ni memang mempunyai strength yang sangat luar extraordinary berbanding company lain yang cuba bid projek tersebut. Okay, dan Apple sendiri telah mengaku bahawa ini dalam textbook tau, Madam just ceritakan semula sahaja. Apple sendiri mengaku bahawa company di China, kalau diorang nak cari engineer yang very skillful, sebab ialah producing this kind of
electronic device, engineer punya skill pun diperlukan. So they can find the skillful engineer with the correct capabilities, with the correct qualification dan sebagainya within 15 days only, dalam jangka masa 15 hari sahaja. And then Apple compare waktu dia nak cari skillful engineer di US sendiri, kan Apple kan country original US, dia sendiri nak cari engineer yang skillful dekat US mengambil masa 9 bulan je. 9 bulan dia nak cari. Tapi dekat China, they can commit untuk cari dalam masa 15 hari, iaitu 2 minggu 1 hari. Dan perbezaan duration yang sangat besar gap ini, dekat US sendiri nak cari orang-orang dia 9 bulan, dekat China hanya 15 hari. Dan this kind of strength lebih memberikan privilege kepada Chinese factory Foxconn ini untuk ambil tender. So that's why Apple memilih Foxconn Foxconn company ni untuk buat production production of Apple punya model dan sebagainya. Okay, so one of the expertise of Chinese punya label adalah mereka telah di educate tentang diorang, sebab kat sana banyak sangat sektor pengeluaran. Jadi labor kat sana memang dah biasa dengan environment working in manufacturing company, manufacturing factory. So whatever model of ataupun brand and product yang diorang nak hasilkan, diorang akan mempunyai strength in term of quality sebab diorang punya labor tu dah well trained dah. Right? Itu kisah Apple. So di lesson learned daripada kisah Apple lah, Boeing lah, so and so forth, menunjukkan bahawa globalization of production tu adalah satu situasi di mana sebuah firm di dalam sesuatu country tu cuba untuk survey, nak usah-usah country mana yang dia rasa lebih beneficial, lebih less cost untuk dia deal some business there. Macam contoh Jepun punya company tadi buat dekat Malaysia, Apple dari US tadi buat production factory dia dekat China. Itu adalah globalization of production. Dia relocate factory dia dekat home country. Dia buat dekat negara lain. Okay. So itu second facet, meaning that the phenomenon of globalization make globalization of market and globalization of production. So now kita tarik nafas sekejap. Bulan-bulan puasa ni kita pagi-pagi dengar pula bebelan seorang lecturer tentang ni kan, IB. Jadi you guys tarik nafas sekejap. Kita akan masuk pula the next topic. Apa dia institution yang emerge di dalam globalization punya fenomena ni lah. Tarik nafas 1 minit je Okay, let us continue. Please bear with me. Next topic,
dalam fenomena globalization ini adalah institution yang emerge yang membantu untuk mengawal sedia country-country, sebab country dia sangat banyak, 200 plus. Jadi kalau antara satu country dengan country yang lain tu nak buat international trade, mereka perlu ada satu institusi yang memantau. Okay, yang monitor, yang bagi suggest consultation ke, bagi rules and regulation ke dan sebagainya. So ini adalah antaranya yang you guys nampak yang dibolkan itu. Pertama adalah GATT. GATT adalah first diwujudkan. Ini adalah predecessor. Predecessor ni adalah satu institusi yang diwujudkan yang terawal. After that, selepas penubuhan dia, digantikan dengan successor iaitu WTO pula, World Trade Organization. Ini dulu yang terawal ditubuhkan. Lepas tu dia improvise. Ini adalah and then pada 1944 IMF diwujudkan, and then we have also World Bank dan juga we have United Nations. So institution ni apa? Institution ni adalah untuk manage, help to manage, untuk menguruskan, to regulate, untuk mentadbir atau mengawal selia dengan memberikan term and condition, rule and regulation, and to police. Police meaning that to protect, untuk memberi security, safety, dan juga to guard, untuk menjaga the global marketplace. Yang mana kita tahu global marketplace is very huge. So dalam global marketplace ni ada a lot of 200 plus country yang terlibat. Jadi that's why institusi ini diperlukan untuk inilah manage, regulate and protect. And then this institution promote the establishment of multinational treaties. Multinational treaties ini, treaties bermaksud agreement. Treaties, agreement dengan pact adalah sama. Pact itu adalah PACT, pact. Jadi kalau in the next class, Madam sebutkan 3 term ini, treaties, agreement, pact, itu adalah 3 word yang sinonim, benda yang sama, iaitu perjanjian. Jadi institusi ini memang menggalakkan untuk mana-mana country yang nak deal dengan country lain untuk urusan international trade, buatlah treaty dia, buatlah pact dia, buatlah dia punya agreement to govern the global business system. Sebab dealing with one country to another country perlu ada hitam putihnya. So hitam putih itulah yang kita panggil sebagai treaties ataupun pact atau agreement. So why not we go into the first institution, iaitu WTO. Sebab GATT ni dia dah dalam slide dia memang tak minta di-highlightkan sebab dia dah digantikan oleh WTO. Jadi dia terus explain WTO. So World Trade Organization seperti mana predecessor dia iaitu GATT, function dia adalah untuk police the world trading system. Police means to protect, memberikan safety and security, and to guard, untuk menjaga the world trading system lah, sistem perdagangan secara seluruh worldwide. Okay, to make sure that nation state adhere to the rule laid down in the trade treaties. Okay, make sure that nation state ni adalah members, ahli-ahli di bawah WTO. Setakat tahun 2019, di bawah WTO ada seramai 164 ahli, yang mana ahli tu diwakili oleh negara. Okay, so you guys boleh actually can visit the website WTO, World Trade Organization. Ni kalau ikutkan website dia, ni tambahan knowledge. WTO mempunyai banyak sangat rules. It operate global system of trade rules, menyediakan peraturan-peraturan untuk berdagang. It acts as forum for negotiating trade agreement. Dia juga menjadi satu platform untuk membincangkan tentang membincang nak nego, nak trade agreement pact dengan treaty sama. It settle trade dispute, dan jangan dilupakan setiap negara dia ada PL dia ada perangai dia, dan dispute can
happen. Possibility memang akan ada. Dispute ni adalah perbalahan di antara satu country dan country yang lain. So kalau diorang ada tak puas hati dengan trade dispute, trade agreement, they can refer to WTO untuk dibincangkan, and they will find the win-win solution lah between its members and support the needs of developing country. Okay, so kat sini dia ada membership. Dan untuk pengetahuan, Malaysia pun adalah one of the members di bawah WTO lah. Dia punya main function, kalau ikutkan WTO ni, dia nak satu, make sure ahli-ahli dia patuh, adhere maksudnya follow, patuh dengan segala peraturan perdagangan lah yang telah dibuat di dalam treaties masing-masing, perjanjian masing-masing. Dan satu lagi, okay, korang boleh tengok di sini, sebab kita nak cari negara kita kan. Is it our country become the members for WTO? Secara datanya, yes. Kita telah berdaftar dengan WTO pada 1 Januari 1995. And negara lain, kalau you guys nak usah, bolehlah tengok by alphabet. Okay. And then, dia nak promote lower barriers to trade and investment. Meaning that dia nak menggalakkan antara satu members dengan members yang lain tu, kalau diorang nak berdagang, lower the barriers lah. Lower meaning that to jangan terlampau strict barriers tu. Macam contoh, kalau nak perlu charging the levies ataupun charging the duties, charge duty, taxes dan sebagainya. Tax meaning cukai, levies, duty tu lebih kurang sama. Rendahkan percentage-nya. Sebab seperti mana data yang ditunjukkan dalam slide tak ada, tapi Madam sampaikan daripada konten buku teks. Selepas 1945, iaitu selepas World War II, Perang Dunia Kedua, kebanyakan country dulu bermula dengan barriers yang sangat strict. Maksudnya konon-konon dia, kalau orang lain nak, foreign country nak berdagang dengan dia akan kenakan very high tariff. Tariff ni adalah segala percukaian tu lah. Macam contoh France dulu, France, Jerman, Itali, Japan, dia orang memang dulu antara kuasa-kuasa country-country yang memang dah advance, country yang memang dah develop lah, dah membangun lah pada zaman selepas ni lah 1945 tu. So diorang konon-konon nak ada strict punya trading barrier, diorang kenakan tarif sehingga 21%. Macam kalau US kenakan tarif sehingga 44% dan sebagainya. Tetapi bila mereka mengambil lesson learn, diorang sedar bahawa charging more tariff will not create attraction kepada foreign country untuk datang dan invest dekat negara tu. Jadi by years, daripada 1913 sehinggalah 2018, diorang telah menurunkan tarif diorang. Diorang bagi discount. Bila bagi discount tu, menurunkan percentage of tariff daripada higher kepada lower, daripada higher kepada zero tariff. Pun ada juga country yang daripada charge tinggi, dia terus letakkan zero tariff saja, maksudnya tak ada cukai, tak ada apa. Itu bermaksud promote lower barrier, merendahkan segala halangan, kekangan untuk berdagang dari satu country dengan country yang lain. Kalau ikutkan data dalam buku teks ni, the highest charging tariff yang dikenakan adalah daripada negara US. 44% dia bagi tarif pada siapa yang nak berdagang dengan dia. Itu tahun 1913. Tapi tahun 2018, daripada 44% dia reduce jadi 3% sahaja. So you don't need to remember all this figure yang Meda sebutkan tadi tu, all those percentage dan sebagainya. You don't need to remember, tak perlu. You just listen dan kita tahu fact berdasarkan sejarah saja. Iaitu bila US inilah bagi diskaun sangat-sangat gila, dari 44 jadi 3% sahaja. France daripada 21% jadi 1.9% sahaja tarif ataupun kadar percukaian perdagangan tu. Meaning that this negara yang dah develop pun, diorang memang open the door dengan cara lower the barriers atas hasil encouragement daripada institusi seperti WTO.
WTO ni dia akan monitor lah, observe lah. France, kenapa tinggi sangat tarif kau? Macam mana orang nak masuk negara kau? Macam tu. Dia akan suggest for these members untuk lower down the barriers. Okay. Itu function WTO. And then we will take into International Monetary Fund punya institution yang ditubuhkan sama tahun dengan World Bank, iaitu pada 1944. Function IMF ni adalah to maintain order in the international monetary system, memandangkan segala global transaction ini memerlukan decision currency apa yang nak digunakan. Jadi IMF ni dia akan decide lah for certain transaction. Mungkin perdagangan tu the main currency, mata wang utama adalah menggunakan USD. Itu adalah antara contribution daripada IMF lah untuk dia orang buat decision tentang exchange rate, pertukaran mata wang daripada sekian, daripada dolar ke RM, RM ke lira. Lira tu Turki punya currency kan. How much, all those determine inilah dia lah tulang belakang di antaranya International Monetary Fund ni. Okay, so IMF pun dia akan kadang-kadang menjadi lender. Lender ni adalah sebagai pemberi pinjam kepada siapa-siapa country ataupun SOM yang cuba untuk memohon membuat pinjaman dan sebagainya. IMF function dia almost nak sama dengan World Bank. World Bank pada 1944 telah ditubuhkan, dia nak promote economic development. Salah satu sumbangan yang dia boleh berikan kepada global market adalah dia menjadi platform untuk memberikan loan, facility loan, kemudahan pinjaman kepada negara yang poor, especially macam contoh Venezuela, Haiti, negara Ghana kan. Negara-negara yang poor ni kadang-kadang diorang tak cukup duit untuk develop infrastruktur di dalam negara diorang sendiri. So World Bank memberikan facility pinjaman menggunakan low interest rate, kadar interest yang rendah untuk meluluskan pinjaman seperti membuat basic facility like road, jalan ataupun dams. Dams ni adalah empangan, dan mungkin basic facility yang lain seperti healthcare, nak buat hospital dan sebagainya. Jadi mana-mana negara yang memerlukan those facility of loan, they can go through this World Bank. So dia orang akan dapatlah satu perjanjian untuk how long they need to pay back the loan, with how much the interest rate charges dan sebagainya. Okay. And we do have also another institution developed during this kind of globalization phase. We have United Nations developed pada 1945, iaitu waktu tahun masa perang dunia kedua berakhir. United Nations develop ada 4, siapa-siapa yang menjadi members di bawah UN, dia akan ada 4, kiranya 4 ni macam ikrar je lah. So country yang menjadi membership di bawah United Nations ni, dia kena berikrar untuk maintain international peace and security. Dia kena bersetuju untuk tidak declare war. Dia kena bersetuju untuk menjaga security satu sama lain. Memang sebab negara ni, country ni, especially macam contoh South American punya country, Amerika Selatan yang macam ada Brazil, Venezuela, banyak lagi lah. Itu antara negara-negara yang macam degil tau. Dulu diorang kalau nak buat perdagangan antarabangsa, diorang akan perang dulu, bergaduh dulu, ban satu sama lain dan sebagainya. So United Nations dia tak nak international trade berlaku secara unhealthy. Dia nak berlaku benda tu secara in health condition. So dia memang siapa-siapa nak jadi member, okay, don't declare war within one member to another. So that's why dia suruh member berikrar lah. Maintain international peace and security. Develop friendly relation among nations. So all this purpose adalah untuk mengelakkan benda-benda tadi tu lah. Untuk mengelakkan satu negara ban negara lain, untuk mengelakkan satu negara declare war to another country dan sebagainya. Cooperate in solving international problem and in promoting respect for human rights. Jadi tadi pun kita ada sebut global
trade memang akan ada dispute di United Nations pun akan menjadi satu platform untuk solving the international problems dan dispute tadi. And then is a center for harmonizing the action of nation. Satu platform untuk inilah, dia ni pemudah cara, facilitator, pemberi kemudahan dan pemberi peace, inilah satu orang tengah lah di antara satu negara dengan negara. Kalau bergaduh ke apa, dia akan harmonizingkan what is the best solution, apa win-win situation yang akan diberikan kepada problem tersebut. Okay, alright, itu 1, 2, 3, 4 4 institute yang involved di dalam globalization, yang tukang pantau, monitor, safeguard, protect dan sebagainya. Okay, tarik nafas dulu. We will go to the another topic, iaitu driver of globalization. Driver of globalization ni adalah faktor yang menjadi pemangkin kepada globalization. Okay, in the textbook it is written as ada dua je, macro driver. Makro tu maksudnya dua faktor terbesar, dua driver terbesar yang membuatkan globalization ni berlaku. Okay, yang pertama this point, yang kedua this point. So yang pertama adalah the decline in barriers to the free flow of goods, services and capital that has occurred since the end of World War II. So World War II berakhir pada 1945. Start daripada inilah, bila sesuatu country tu in a war, dia punya semua sistem ekonomi, politik, kesihatan, keselamatan and all those pertahanan semua akan drop, jatuh. Jadi masa Perang Dunia Kedua ni, semua kuasa-kuasa besar yang France, Italy, Jerman, Great Britain, Rusia, China, US, mereka sedar satu benda, to rebuild, untuk memulihkan semula diorang punya ekonomi. Diorang perlu buat satu hubungan perdagangan dengan country yang lain. Okay, itu apa yang belajar lah, lesson learn daripada setiap negara. That's why when I said before, negara-negara yang dulunya charging very high tariff kepada those foreign country, macam US charge hingga 44% tariff cukai, lama kelamaan gradually dia akan turunkan, dia bagi discount. Sebab apa? Sebab semakin dia buka pintu kepada foreign firm, ekonomi dia akan terus boosting. Boost maksudnya lebih go further lah. GDP dia ataupun gross domestic product tu adalah hasil negara dia, akan boosting menerusi pelbagai activity of exporting, importing, foreign direct investment, franchising ataupun purchasing company, acquisition dan sebagainya. Those lesson learn itu membuatkan negara-negara ni lah, decline the barriers. Decline, semakin banyak country yang mula nak letakkan, okay lah tak apalah, nak berdagang daripada US ke Mexico, I give you zero tariff untuk certain listed product, but I charge you 4% tariff untuk restricted product seperti healthcare product, pharmaceutical product. Dia cara dia orang buat treaty tu, dia macam tu lah. Certain negara dia free flow, apa jenis barang yang dibawa keluar masuk dalam negara tu kadang-kadang dia zero tariff. Cukai tu kosong, tak perlu bayar percukaian import and export. Tapi ada jenis negara masih dia kena restrictkan, sebab ada jenis contoh pharmaceutical, itu adalah antara barangan yang perlukan inspection, perlukan, sebab pharmaceutical dia akan impact pada health industri kan. Salah bawa masuk ubat, lain dah dia punya side effect dan harm dia. Jadi certain listed goods kadang-kadang dia memang perlu di-charge dengan export dan import, sebab bukan senang nak bawa masuk pharmaceutical brand dalam satu-satu negara unless pharmaceutical brand itu memang dah very well established. Okay, so that's how they basically
doing the ni lah, declining in barriers tu. Kekangan-kekangan tu semakin lama semakin diluskan. Supaya foreign country attract untuk do the international trade with them. Okay. And still 1950, maksudnya habis Perang Dunia Kedua 1945, 5 tahun selepas itu, average tariff have fallen significantly. Ini yang Madam sebutkan tadi, seperti mana data yang ada dalam buku teks tadi, and are now at 4%. Itu yang dalam slide. Yang dalam buku teks telah direkodkan sehingga 3% pun ada pada 2018. Dia turunkan sehingga 3%, 1.98% dan sebagainya. So it can be lower than this percent lah sebenarnya. Countries have opened their market to foreign direct investment. Foreign direct investment dalam short form untuk FDI ni adalah antara activities international trade. Cara ni adalah dengan cara macam contoh Japanese company buka kilang dekat Malaysia, Sharp ada kilang dekat Batu Pahat, Fujitsu ada kilang dekat Batu Pahat. Itu adalah foreign direct investment sebenarnya. Japan membuat foreign direct investment di Malaysia. Macam Apple pun buka kilang di China. Tadi kita belajar globalization of production kan. Contoh yang sama tu adalah sebenarnya activity foreign direct investment. Maksud foreign firm membuat investment di country bukan country yang asal. Dia buat dekat country yang dia prefer untuk pergi global lah. Okay. And ini faktor pertama. Micro factor ataupun macro driver yang pertama yang membuatkan globalization ni happen. Macro factor yang kedua adalah technological change. Alright, di mana in our world kita ni, Madam tak pastilah Madam dah tunjuk kat korang kita punya revolution of industry sekejap Madam tunjuk. Pastilah Madam dah tunjuk mana. You guys perlu tahu sebab ini antara additional knowledge yang kalau belajar IB at least kena tahu. For those yang dah tahu, baguslah. Pasal sterilization. Ini pasal pump oil. Tak ingat dah buka pula kat korang. Kadang ajar satu section, lepas tu kita ulang topik tu untuk section lain, kadang deja vu. Macam dah buka, tapi sebenarnya belum buka lagi kat korang macam itulah. Okay, so yang ni, Madam nak kaitkan dengan ni. Drivers technological change. Okay. Ni. Kita punya ni industrial revolution. Kalau siapa-siapa tanya, kita ni berada di dalam industri apa sekarang ni? Kita sekarang berada di industri 4.0. Soon 5.0 tu tak tahu bila lah. Tapi ada dah hintnya kita nak ke arah 5.0. Tapi sekarang ni kita masih di dalam industri revolution 4.0 di mana ini adalah di zaman semua benda digitalize. Digitalize, automated system, penggunaan human untuk di-hire sebagai workforce tu ada, tetapi dibantu dengan automated system, digital technology, artificial intelligence dan sebagainya. So, globalization pun berada pada fasa seiring dengan industrial revolution. Globalisasi kita pun berada pada globalization 4.0 di mana kebanyakannya dah mula trading goods and services secara digital dalam platform pelbagai e-commerce. Macam contoh through platform eBay, through platform Shopee, through platform Amazon, through platform Alibaba.com. Itu antara globalization 4.0 yang happen now, until now lah. Okay, so dulu-dulu technological ni belum lagi ada shifting ataupun perubahan lagi. Dulu-dulu ni kita ni teknologi apabila kalau transport pun memakai kompas untuk menentukan hala tuju utara selatan. Teknologi arang batu untuk menggerakkan transportation. Lepas tu kita berubah pula, kita jumpa natural resources seperti crude oil yang boleh diproses untuk menjadi minyak petrol yang boleh menggerakkan kenderaan. Dari dulu pula aircraft, aeroplane tak ada. So industri 1, 2,
2.0 dah mula ada transportation yang variety, and then industri 3.0 dah mula ada World Wide Web. Inilah perubahan yang diceritakan di dalam technological change ini. Adanya internet, adanya World Wide Web, transportation technology yang berubah daripada manual yang ini pakai arang batu, orang pun kena top up arang batu, kalau tak top up arang batu tak bergeraklah kenderaan tu, sehinggalah tak perlulah ada ramai orang yang perlu menggerakkan transportation tu, hanya ada seorang pilot atau driver saja cukup untuk menggerakkan sesuatu kenderaan kan. Ini adalah perubahan di dalam technological change ini. Okay, so the technological change bermula dengan adanya microprocessor technology. Microprocessor ini adalah satu teknologi yang diperlukan untuk memproses encoding data, decoding data, transmission of data antara company dan juga brand yang mula explore teknologi in term of microprocessor adalah antaranya Intel, kita ada Microsoft dan juga Cisco. So 3 brand ini antara 3 brand terawal yang memang exploring the industry for microprocessor. Dengan adanya this kind of technology, komputer kita boleh translate data daripada Microsoft Word nak di-convert ke slide seperti ini, daripada slide seperti ini boleh di-convert membentuk animation, daripada berbentuk animation boleh di-convert dalam bentuk data charge yang boleh kita faham dia punya information itu dalam bentuk meaningful and valuable punya info. Itu antara kemudahan microprocessor yang memberi antara facility microprocessor yang membuatkan kita boleh ada ni lah, all this technology. And then we also do have technological change in terms of telecommunication, which is penggunaan satellite-nya, penggunaan optical fiber, penggunaan wireless technology, yang boleh adanya another technology seperti artificial intelligence dan sebagainya. Okay, itu technological change. And then we do have also penggunaan internet and www, World Wide Web, iaitu penggunaan search engine yang boleh give us infinity information from the search engine and also internet. Dan disebabkan adanya internet dan juga World Wide Web ini, created pula another platform for international trading dengan cara adanya facility seperti e-commerce platform yang kita sebutkan tadi. Antara yang paling terawal muncul Alibaba.com, Amazon, and then we have Lazada, eBay, we have also now Shopee dan juga TikTok platform. Dan mungkin soon in the future, this technological will continuously change. I believe in the next 20 years, 30 years, zaman you guys pula menjadi adult, zaman anak Madam pula menjadi macam you guys, pada waktu tu mungkin dah ada pula another e-commerce platform yang created. Zaman-zaman tu pula nanti mungkin penggunaan 5G-nya dan sebagainya. Technology will continuously change. And we do also have transportation technology seperti mana macam maklumkan tadi. Kalau dulu nak pergi shipping, ETA, estimated time arrival dia sangat lama from one country to another country, but now we do have improved in term of ETA tadi tu lah, estimated time arrival. Instead of 2 weeks, mungkin sekarang kita boleh terima sesuatu barang dagangan tu dah masa 1 week. So bila adanya this kind of transportation technology memudahkan dan menjadi satu tarikan kepada country. Macam contoh kenapa Malaysia dipilih untuk contohnya China membuat international trade dengan kita, sebab kita ada port facility, kemudahan pelabuhan. Dekat pelabuhan tu pula, daripada port nak pergi ke distributor ataupun daripada port nak pergi ke mana-mana manufacturing production facility ke, kita ada transportation yang boleh membawa barang tu daripada one place to another. We do have those facilities. So itu semua hasil datang daripada the transportation technology. Okay, so that's why technological change dan juga decline in barriers ini menjadi 2 macro factors wujudnya globalization secara slowly dan emerge until now.
Okey, tarik nafas kejap. Okey, seterusnya adalah tentang benefit. What is the benefit for benefit of globalization? Manfaat ataupun faedah daripada globalization ini boleh diambil daripada dua drivers globalization tadi. Tadi drivers ni ingat yang pertama decline in barriers kan. Jadi apa faedah ataupun benefit daripada declining in barriers to the free flow of goods ini? So dia punya benefit adalah when a country lower barrier to trade and investment, meaning that sesebuah firm boleh view the world as a global market rather than single country as their market. Macam kalaulah contoh kita bagi situasi, kalaulah negara-negara besar macam tadi France, US, China, Italy, UK dan sebagainya tu kat Japan. Kalaulah diorang ni masih mengenakan tarif yang tinggi, Malaysia pun tak berani nak buat international trade dengan this advanced country. But disebabkan oleh those country have lower down their barriers, especially in term of tariff dan juga tax. So firm seperti kita yang dalam developing country ni, kita boleh ada option. Instead of kita hanya pasarkan kita punya produk dekat Indonesia saja contoh ataupun Singapore saja contoh, tapi we can see kita punya market tu sebagai banyak lagi pilihan global market sebab banyak negara dah cuba untuk lower down their barriers. And then firm also can base production in the optimal location for that activity. Firm boleh juga pilih, choose, survey, usah, observe country mana yang mempunyai production facility yang optimal location ni, maksudnya mempunyai favorable factor of production kepada country tu lah. Macam contoh China is good in term of labor, very well trained labor in term of manufacturing. Kalau kita katalah nak berdagang dengan South Africa, kita tak boleh expect South Africa punya labor terror bahagian manufacturing sebab South Africa dia lebih ke arah agriculture punya expertise in term of labor dia. Jadi that's why lah macam Apple, kenapa tak pilih je South Africa buka kat sana pun kalau consider negara-negara yang masih poor nation kan. Jadi secara logiknya labor dia mestilah murah, cost of labor tu mestilah cheap, tapi Apple tidak memilih sana sebab satu skill in term of labor tu sendiri. South Africa memang labor dia ditrain ke arah agriculture lebih banyak berbanding manufacturing. Jadi dia orang punya mungkin kalau in term of quality concern, China punya labor might be much more better than South Africa punya labor. Okay, so itu mempunyai satu ruang kepada firm untuk pilih. Dia boleh observe survey kan, where is the optimal location for the production facility. And benefit yang kedua datang daripada driver yang kedua ni tadi. Disebabkan oleh adanya technological change, benefit kepada firm can lower transportation cost. Okay, firm can disperse production to economical, geographically separate location as per what happened to US kita dalam peta. Alhamdulillah. Dalam world map, US ni dia berjiran dengan 3 negara. US, Canada, Mexico. Canada is not a poor nation, bukannya satu poor country. Tapi Mexico adalah satu country yang mempunyai GDP yang quite rendah jugalah. Dia antara negara yang mempunyai cost of labor yang agak lesser juga, cheaper. Sebab di sana GDP dia, hasil negara dia rendah sikit, tapi dia mempunyai juga labor cost yang lesser. So US dia survey jiran sebelah dia ni. Jadi dekat US, kalau dia nak menghasilkan produk seperti apparel, garment, textile, clothing, all those pakaian
dia tidak made in US. Dia punya production factory berada di Mexico. Jadi those apparel, clothing, garment, textile made in Mexico. Sebab US disperse. Disperse ni maksudnya dia locatekan production facility dia tu di separate location iaitu Mexico, jiran sebelah. Okay. So antara US dengan Mexico, dia orang ada border yang dipisahkan dengan land dan juga sea. Di kawasan sea, kawasan lautan tu, dia orang akan bina port, pelabuhan. US ada port, Mexico pun ada port, di mana kat situlah hubungan perdagangan tu menerusi ni, transportation tu berlaku. Dia orang akan shipping menggunakan sea transportation. So kalau Mexico dah siap buat apparel, clothing, textile dan sebagainya tu, Mexico akan hantar finish produk dia ke US menerusi sea transportation. US dengan Mexico walaupun dipisahkan dengan laut, dia hanya cross one country saja. So dia punya transportation cost memang very very lower. Lagi-lagi apabila dah adanya technological transportation yang estimated time arrival dia faster. Kita punya teknologi sea transportation seperti kapal sekarang bukanlah pakai yang manual punya teknologi. Dia orang pun dah ada kapal yang shipping punya kapal yang boleh voyage in term of durability, ketahanan dia, estimated time arrival dia yang lebih faster dan sebagainya. So US akan benefit daripada lower transportation cost. Mexico pula akan benefit dari segi adanya peluang pekerjaan, adanya incoming GDP for the Mexico dan sebagainya. Okay, and then firm can also lower information processing and communication cost, di mana firm can create and manage globally dispersed production system. Okay, as per did by Dell. Okay, Dell adalah country origin dia US juga. So you guys pun familiar enough dengan this kind of brand. So Dell ni adalah satu company yang dia agak sedikit bijak dari segi nak lower down the cost. Yang pertama, cara dia berurus niaga adalah siapa nak order Dell perlu menghantar menerusi website dia. So all the communication is through the website. So they don't need to hire more workforce in term of human untuk menguruskan the order, because the order have been set up in the system. So bila dah receive order secara online, kat situ dah reduce cost sebab yang menguruskan sistem for order tu tak perlu terlampau ramai. Okay? Bila dah receive order secara online, dia akan buatlah those produk tu, dia akan shipping menggunakan air transportation. Sebab air transportation selalunya ada cost yang boleh di lessen down kan, sebab estimated time arrival dia yang mungkin faster enough lah. Okay, and then dia pula Dell ni, walaupun dia punya country origin di US, dia tidak hire orang-orang US untuk menjadi customer service dia. Dia outsource maksudnya dia mengambil personnel dan membuka call center dia di India. Dell membuka customer service call centernya di India. So kenapa function dia macam tu? Sebab satu, dia nak utilize in term of lower down the communication cost lah. Instead of dia kena hire orang US yang perlu bayar minimum wages yang mungkin lebih tinggi berbanding bayar minimum wages di India. Jadi why not dia train orang personal di India itu untuk well versed in English. Tak semua orang India tak pandai. India ni dia ada kasta-kasta dia. Kasta yang paling rendah tu mungkin membaca pun tak tahu. Tapi kalau kasta pertengahan, kasta tertinggi, dia orang dah ada some education. So not all people in India is illiterate. Bukannya semua tak pandai baca, tak pandai mengira. Dia ada sebab India masih kuat menggunakan kasta. Kasta tu adalah macam golongan. Level rendah, tengah dan atas, macam tu. So dia akan train those Indian worker untuk well versed in English, so that kalau ada customer yang raise up some issue, complain, grievance dan sebagainya tentang produk dia,
personnel India tu yang akan bayar untuk ni lah, for the customer service. Itu antara technological change yang membuatkan sesebuah firm boleh benefit, boleh mendapat benefit. And then we have low cost global communication network, iaitu to help create an electronic global marketplace. When we talk about electronic global marketplace, this is all about Lazada, Alibaba, Amazon, e-commerce. Electronic global marketplace ni adalah e-commerce, electronic commerce. Commerce tu adalah business, electronic business, sama je dengan electronic global marketplace. Apa platform online yang semua boleh go to that in whatever country you been, you boleh access the electronic global marketplace. Itulah platform lah. Lazada-nya, Alibaba-nya, Amazon-nya, eBay-nya, TikTok-nya, Shopee-nya dan sebagainya. Okay. Low cost transportation will help create global market. Alright. Bila ada low cost transportation, macam contoh US buat deal dengan Mexico, US pun ada juga buat international trade dengan Canada, negara jiran dia lagi satu. So itu akan create global market. And global communication network and global media create a worldwide culture, a global market for consumer product. Bila ada global communication network and global media, meaning that kita sebagai consumer, katalah consumer di Malaysia, kan, macam mana kita tahu adanya produk brand bernama Lay's ataupun Nestle ataupun produk-produk yang bukan daripada Malaysia? Why? Because we do involved in this global communication network and global media. We know from the advertisement. Cara diorang pasarkan produk, mesti diorang kena marketingkan produk tu dulu menerusi pelbagai medium advertisement. So we do know about one product tu because of this globalization, global of market, global of communication network, global media. Okay, itu antara benefitnya lah. Okay, tarik nafas dulu. Kita akan berakhir pada berapa hari? 10:30. Okay lah, lepas debate dia ada conclusion sikit. Sempat kot Madam laju-laju sikit. Okay, debate ni adalah perbalahan. Okay, isu yang di-raise up oleh orang-orang yang dia ada dua kategori tau. Bila ada sesuatu teori seperti ini, yang mana benda ni sedang berlaku, globalization, ada pihak yang bersetuju dengan globalization ni, tapi ada juga pihak yang tidak bersetuju. Jadi pihak yang bersetuju tu kita panggil sebagai supporter, pihak yang tak bersetuju tu kita panggil sebagai pengkritik. So dalam slide yang seterusnya ni memang dia bagi beberapa isu yang dah di-raise up oleh para pengkritik tentang apa yang diorang tak puas hati dengan globalization. Pertama, this pengkritik ni dia utarakan satu soalan. Bagus ke, dia kata, bagus ke country ni menjadi interdependent global economy? Interdependent global economy ni maksudnya satu country ni saling bergantung kepada country yang lain untuk diorang ni improve diorang punya ekonomi dan GDP dengan cara membuat international trade ke? Itu soalan dia. Macam contoh Madam bagi analogi, bagus ke kalau Malaysia ni membuat international trade dengan negara Thailand, Indonesia, US, China dan sebagainya? Bagus ke? Itulah energy person yang dicakap. So pendapat penyokong, pendapat supporter of globalization, mereka percaya bahawa semakin increase perdagangan dan cross-border investment bermaksud country tu ataupun firm itu boleh dapat lower price for goods and services. Okay, itu pendapat daripada supporter. Dengan adanya perhubungan international trade ni, price for goods and services can be low. For example, Apple, kalaulah dia decide kan, tak naklah buat production facility dekat China, dia nak buka kilang Apple di dalam US, hire orang US untuk menjadi production worker dia. Minimum wages dekat US tak sama dengan minimum wages dekat China.
So US perlu menggunakan capital yang sangat banyak untuk membayar gaji labor. Dia juga perlu mengeluarkan capital yang banyak untuk develop built-in satu production facility dekat mana-mana kawasan di US. Sebab US ni adalah gabungan pelbagai state. US, kenapa dipanggil United States? Sebab ada 50 state yang telah diunitekan. New York, New Jersey, Texas, California, itu antara 50 state yang telah digabungkan. That's why dipanggil United States. So kalaulah dia pilih nak buat dekat California, land kat situ never know how much the price, how much the cost, capital dan sebagainya. Jadi Apple terpaksa mengeluarkan a lot of capital untuk menghasilkan end product of Apple 14 contoh. Did you think consumer around the world will get price seperti mana yang you guys nampak sekarang? Kalau lah harga Apple 14 sekarang berapa, 5,000, 6,000, itu sebab dia dah buat production facility dekat China. Kalau dia buat dekat US, you will not see the price for Apple charging as 5,000 to 6,000 ringgit Malaysia. You will see harga Apple 14 might be 8,000 to 10,000 per device. Sebab dia tak buat dia tak buat cross border investment. Itu kalau US tak buat cross border investment lah. Maksudnya dia nak buat dekat negara dia sendiri je. Tapi dia nak jual keluar. So itulah yang dimaksudkan oleh supporter. Bila supporter percaya bahawa membuat cross border investment ni bermaksud consumer boleh get sesuatu goods and service tu pada harga yang lebih rendah. Okay. And then supporter believe greater economic growth, especially menghasilkan GDP sesebuah negara. GDP tu ingat gross domestic product. Kita akan sentuh sikit-sikit benda ni. Sebenarnya ada je dalam topik lain tapi kita akan sentuh sikit-sikit. Gross domestic product ni adalah hasil sesebuah negara. Nanti chapter 2 Medak akan cerita satu case study Ghana dengan South Korea, di mana macam mana dulu South Korea dengan Ghana boleh menjadi geng. 1970 Ghana dengan South Korea ni dia living standard dia sama, taraf kehidupan mereka sama sebab GDP diorang $260 dengan $250. Untuk South Korea $260 je setahun. Untuk Ghana $250 setahun. Tetapi apabila South Korea mula membuat cross border investment dengan negara lain, dia buat international trade, GDP South Korea jauh sangat-sangat meninggalkan Ghana. Ghana pula pada waktu tu attitude dia sangat ego. Dia tak nak buka negara dia kepada negara lain. So GDP dia kekal negara mundur. Tapi South Korea telah improve country dia daripada negara yang poor menjadi negara yang very developed. So dengan adanya ni international trade ni, supporter percaya dia boleh create greater economic growth. Okay, and then can produce higher consumer income. Higher consumer income terjadi jika macam contoh kalau tadi katalah US dia sekarang buka production facilities dia dekat China. Jadi Apple ni dia can dia boleh menggunakan capital dia tu untuk benda-benda lain. Macam contoh gunakan capital dia tu untuk bagi taxes lebih kepada, taxes tu bukan negara state taxes, tax yang lebih, cukai yang lebih kepada government dia. So benda tu dia berkait tau. Kalau company memberikan tax kepada government akan gunakan tax tu kepada benda-benda lain kepada rakyat dia. Boleh jadi increase minimum wages, boleh jadi pemberian bantuan kewangan, boleh jadi sekian-sekian. So decision sesebuah negara tu nak buat international trade dengan negara lain, dia boleh ada kaitan dengan consumer punya income tu boleh jadi higher because of decision of one country doing international trade with another country. Itu pendapat supporter. And international trade ataupun interdependent global economy ni boleh create more jobs lah. Of course create more job. Jepun punya company buka di Batu Pahat, Malaysia. Orang-orang yang berada sekitar Batu Pahat tu bukan setakat di Batu Pahat punya daerah saja, dia orang
travelling daripada daerah Muar, daerah Segamat. Diorang ambil rumah sewa kat situ. Semata-mata nak ambil job yang diberikan oleh company Jepun tadi. Iaitu Sharp, Fujitsu dan sebagainya. So, supporter believe dengan adanya international trade, interdependent global economy ni will create more jobs. However, pendapat kritik mengatakan bahawa mereka risau bahawa globalization ni akan menyebabkan job losses. Job losses in term of, macam contoh kalau US dia minta Mexico yang buka kilang apparel, textile and clothing dia kan. Pengkritik berpendapat bahawa sedaplah Mexico je yang boleh bekerja dalam manufacturing punya industri. Orang US dah kehilangan benefit untuk bekerja dalam sektor penghilangan dan pengeluaran. Itu yang pendapat pengkritik. Dia akan kata berlakunya kehilangan kerja kepada sesebuah negara yang membuat kilang di tempat lain. Okay. Lepas tu pengkritik kata akan buat environmental degradation. Macam contoh kes yang sama je lah US dengan Mexico tadi. Kebanyakan kilang manufacturing berada di Mexico. Mexico lah yang mempunyai risiko untuk ada environmental degradation seperti pollution air, pollution noise, pollution water pollution, carbon monoxide, pelepasan carbon monoxide, pelepasan sulfur, pelepasan so on and so forth. So pengkritik kata negara yang dibuka kilang itulah yang akan mengalami those environmental degradation. Itu yang dia kata macam dia tak nak bersetuju dengan globalization. Dan pengkritik takut tentang cultural imperialism of global media and MNEs. Dia takut ada pengaruh luar mempengaruhi country yang membuat international trade tu. Contohnya company daripada Jepun datang ke Malaysia, pengkritik takut nanti culture Jepun seperti anti Muslim ke, ataupun culture Jepun yang tak faham dengan budaya Malaysia yang beragama Islam dan culture Melayunya ke. So cultural imperialism ni adalah satu situasi di mana culture luar mempengaruhi culture lokal. Itu yang ditakuti oleh para pengkritik. Dan apa para pengkritik ni buat? Sometimes mereka akan membuat kacau bilau ataupun strike di mana-mana major meeting of global institution. Antara contohnya WTO tadi, World Trade Organization adalah antara salah satu global institution. Dia selalunya akan buat meeting. One of the meeting dia akan buat dekat Seattle di US lah. So bila WTO nak buat meeting, this protester, anti-globalization protester akan berkumpul beramai-ramai dan ada di dalam buku teks mengatakan bahawa protester ini terlampau tak puas hati sangat pasal globalization. Dia pernah memusnahkan, vandalism lah. Dia pernah vandalize McDonald outlet sebab dia tak puas hati dengan globalization tu. Terpaksa dia tak puas hati sebab penghasilan daging McDonald itu atas hasil suntikan hormon kepada animal. Dia ala-ala nak mengaku bahawa dia adalah orang yang perjuangkan animal right, macam itulah. Protester ni kadang-kadang boleh bertindak sangat ganas dengan membuat vandalism, membuat riot, strike, kalau dia rasa memang benda tu sangat tak dipuas hati oleh dia orang. Sehingga kan boleh musnahkan outlet McDonald. Dia tak nak animal di abuse. Lagi satu, dia buat tunjuk perasaan di kawasan Seattle masa meeting WTO tu, sehingga mayor ni kalau dekat US kalau kita panggil mayor ni Datuk Bandar lah macam tu sampaikan mayor dia tu terpaksa declare kawasan Seattle tu adalah kawasan civil emergency. Civil emergency tu adalah situasi yang hasil apabila orang awam memberontak. So betapalah anti-globalization protester ni boleh bertindak seganas itu semata-mata dia tak puas hati dengan globalization. And then para pengkritik juga raise up isu tentang jobs and income. Dia kata falling barrier to trade
destroying manufacturing job in advanced country. Seperti mana yang ni lah, job losses tu. Dia kata kalau US buka kilang dekat kilang tu manufacturing punya sektor lah kan. Buka kilang dekat China, maksudnya orang China je lah yang dapat manufacturing job tu. Orang US tak ada peluang untuk berada dalam sektor pengeluaran. Ni advanced country ni adalah country yang dah develop lah, US, Japan, Italy dan sebagainya. Tapi supporter contend that the benefit of this trend outweigh the cost. Dia kata supporter pula berpendapat bahawa memang nampak macam tu, tapi ada benefit lain tentang globalization, iaitu apabila country specialize in what they do most efficiently and trade for other goods, all country will benefit. Walaupun buka kilang dekat negara lain, tapi bila dah kilang specialize in apa yang dia produce, dia akan trade balik barangan tu kepada negara-negara lain. Negara lain juga yang akan dapat merasa consume, purchase dan sebagainya. Itu apa yang dikatakan oleh supporter. And then we do have para pengkritik pula raise up issue tentang labor policy and environment. Para pengkritik kata, firm yang buat kilang dekat negara lain, maksudnya dia nak elak rule and regulation di negara sendiri. Macam contoh US buka kilang dekat China. Dia kata US tu nak elak peraturan dekat negara sendiri lah tu sebab dia tahu US memang very strict regulation in term of ni environmental regulation dengan labor regulation. Dia tak akan bagi buat child labor, penggunaan kanak-kanak untuk bekerja. Dia tak akan bagi kalau adanya memberikan salary kurang daripada minimum wages. Dia tak akan bagi welfare labor tu teraniaya dan sebagainya. Itu memang antara rule di dalam US yang memang strictly being implemented. So para pengkritik kata, US ni, Apple ni sajalah tu tak nak buat dekat tak nak buat kilang dekat US sebab nanti kan terjerat dengan rule dia sendiri. Itu pendapat pengkritik. Sebab dia buat kat China. Sebab China mungkin dia punya environmental law ataupun labor law regulation a little bit loose. Mungkin ada tapi Indonesian wise mungkin very loose. Itu apa yang kata oleh pengkritik. Tapi supporter berpendapat bahawa tougher environmental and labor standard are associated with economic progress. As countries get richer from free trade, they implement tougher environmental and labor regulation. Supporter kata tak apalah, biar je lah US buka kilang dekat China sebab US walaupun implement very strict and tougher ni strict lah, tegas environmental and labor standard yang strict, tapi country yang berdagang dengan dia tu akan mendapat benefit lain, iaitu country tu akan menjadi lebih kaya. So ada win-win situation lah. Kalau nak berdagang dengan US, kenalah comply dengan US punya strict environmental and labor standard tadi tu. Sebab lama kelamaan negara tu akan menjadi richer. So bukan satu kesalahan pun kalau US nak buat satu regulation yang strict. Either way, US dah memang lessen down the barrier in term of tariff. Tapi bab-bab lain, especially on environmental and labor standard, yang tu kena patuh. Itu pendapat supporter. Okay. How is globalization affecting the world poor? Para pengkritik pula raise up another issue. Dia kata kalau betul lah globalization ni bagus sangat, kenapa sampai sekarang masih lagi ada negara yang miskin seperti Venezuela, Haiti, India, apa lagi, so on and so forth, Greece yang sampai bankrupt apa semua tu. Para pengkritik kata kenapa perlu ada gap antara country ni? Kenapa masih ada country yang kekal kaya tapi masih ada country yang miskin? Kalau globalization bagus sangat, sepatutnya setiap negara samalah dia orang punya GDP tu sama. Itu pendapat pengkritik. Pendapat supporter pula mengatakan bahawa bukan salah globalization menyebabkan negara tu miskin. Ada cara lain untuk membuatkan negara yang miskin tu, poor nation, improve their situation. Macam contoh, dia kata, supporter kata, reduce lah barrier to trade and investment. Macam contoh Ghana tadi. Ghana, bukan ada orang yang paksa dia untuk menutup
pintu kepada foreign country masuk negara dia. Dia sendiri yang decide untuk tidak membuka pintu kepada negara lain. Jadi bukanlah salah Ghana miskin tu disebabkan salah globalization. Tidak, itu pendapat supporter. Jadi Ghana sendiri perlu reduce barrier to trade and investment. Dia kena lower down the tariff ke, reduce any jangan terlampau strict regulation ke, so and so forth. And then supporter kata implement lah economic policy based on free market economies. Macam contoh kalau nak berdagang antara satu country dengan country yang lain, trade agreement mengatakan bahawa perlu gunakan currency USD. Janganlah nak buat ketegak nak gunakan economic policy sendiri mengatakan bahawa nak gunakan currency country masing-masing. Kalau dah memang international trade menggunakan standard currency USD, pakailah USD. Macam itulah dia supporter tu kata. Implement lah economic policy based on free market economy, based on apa yang dah dipraktiskan oleh standard punya international trade. And then supporter kata poor nation ni, country yang miskin tadi, mungkin boleh mohon ataupun menerima debt forgiveness, pengampunan hutang untuk hutang yang berlaku di bawah totalitarian regime. Regime yang mengamalkan regime totalitarian ni orang yang macam mengamalkan regime komunis, orang yang mengamalkan regime diktator. Memang tak boleh nak cakap apa, cakap je kena hukuman, cakap je kena adalah something. Contoh lah kan. So antara cara untuk buat debt forgiveness ni, mohonlah dekat World Bank. Nanti tahulah World Bank untuk buat apa solution for this country untuk hapuskan dia punya hutang. Itu pendapat supporter. Jadi bukanlah salah globalization sesuatu country tu menjadi miskin. Okay. So in conclusion, untuk chapter ini adalah dia nak bagi tahu, sampaikan kepada pelajar bahawa in one day later, sebab you guys ni adalah diploma in business management, one day later katalah one of you nak menjadi seorang business owner, you pula ada intention untuk go global, doing international business dan sebagainya. Dia bagi pesan bahawa manage international business ni tak sama dengan manage domestic business, sebab countries adalah berbeza. Jadi bila countries berbeza, problem yang akan di-face akan menjadi lebih luas, problem tu akan jadi lebih kompleks berbanding dalam domestic business. Firm juga need to find way untuk bekerjasama dengan government yang kita nak deal dengan country tu, sebab setiap government dia ada dia punya international trade and investment system. Then international transaction yang melibatkan exchange rate dan melibatkan pertukaran currency dan sebagainya, yang itu perlu di-manage secara betul-betul lah, hire orang-orang yang betul lah sebelum buat survey dulu, buat research dulu sebelum nak go global. Ini adalah pesanan untuk chapter ini. The rest adalah review question. Kita akan jumpa lagi kan esok lah kita akan buat tutorial untuk chapter 1 ini. Sama ada madam bagi soalan yang daripada ini, soalan daripada chapter ni, ataupun dalam Google Form. Kita akan jumpa esok pukul 8 kan, esok 8 sampai 9.40. Dan esok kalau sempat kita akan cover sikit chapter 2. Jadi slide sebenarnya ada je dalam korang punya Google Drive. Kalau korang rasa macam nak baca-baca sikit ke apa ke, refer kepada korang punya Google Drive Sekejap madam panggil attendance sila menyahut. Kalau yang tak menyahut tapi nama ada, madam tick, tapi madam tick warna merah sebab tak menyahut. Section 41, Alia Dina. Madam, Saya nak tanya kalau yang minggu depan punya kelas kan, Madam buat kelas ganti ke macam mana? minggu depan ganti sebab apa Kita ada cuti public holiday ke? Sebab Untuk sebelum raya Khamis Jumaat mostly balik kampung. Tapi kita still online, tak ada masalah rasanya kalau on kelas. Madam kalau nak buat replacement tu, madam punya jadual boleh selit Selasa atau Isnin. Tapi madam prefer untuk stick sahaja sebab you guys kalau balik kampung, apa masalah kelas online? Line ke? Line. Ramai tak? Cuba angkat tangan for those yang masalah kelas online waktu Khamis, Jumaat.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ramai. Kalau macam tu, kita selitkan kelas yang hari Khamis tu, hari Isnin satu, hari Selasa satu, boleh? So, kita akan jumpa Isnin, Selasa, Rabu. Jadi, kelas Jumaat, Sabtu pula. Khamis, Jumaat, kita tak ada kelas. Nanti madam akan screenshot madam punya jadual. Korang compare, nak select dekat waktu slot timing bila. Lepas tu maklum madam, sebab madam perlu maklum ketua jabatan. Sebab kadang-kadang ketua jabatan ataupun TPA dia akan buat pantauan. Segala link yang korang masuk ni, link kelas kita ni, TPA dan juga ketua jabatan pun ada akses. Jadi kalau diorang nak tiba-tiba masuk kelas kita hari Khamis, Jumaat, madam lah yang kena menjawab. Nanti kalau tiba-tiba masuk, tak ada, sebenarnya kita dah ganti dah hari Senin, Selasa. Okay, so nanti madam screenshot, nanti korang bincang lah dalam WhatsApp group dan confirmkan nak replace hari apa. Jangan pula korang nak replace Isnin tu terus 2 jam sekali, 2 kelas sekaligus, 4 jam terus. Tak mau tahu. Korang ambil Isnin 1 slot, Selasa 1 slot. Rabu tak boleh dah sebab madam dah pack. Okay, nanti apa-apa kita roger dalam group. Sekarang attendance 13/4 hari ni. Section 41 Alia Dina. Ada tapi hanya menghantar muka yang bermas itu berserta nama. Seterusnya Amira Balkis. Ada madam. Baik. Muhammad Putra Akil. Saya madam. Baik. Najwa Natasha. Ada madam. Okey. Nur Atira Najla. Saya madam. Okey. Nurdina Yasmin. Saya madam. Okey. Nurin Umaira. Saya madam. Okey. Nur Hidayatul Umaira. Saya madam. Okey. Nur Hanania Evi. Ada madam. Okey. Nurina Akila. Saya madam. Okey. Nurliana Alia. Panggilan kedua Nur Liana Alia. Tak ada? Dalam list pun tak ada? Okey, tak ada. Sekejap Nurul Izrin. Saya madam. Okey. Siti Nur Syaza. Ada madam. Baik. Siti Zulaika. Siti Zulaika. Sikit lagi attendance. Siti Zulaika tak ada. Sekejap. Nama dalam listing tak ada. Okey, section 41 tak ya? Ya. Apa tu? Ada Dina ada. Alia Dina ada. Okey, madam tadi tik. Tapi tik merah lah sebab tak menyahut. Okey, jap. Madam hitamkan balik. Okey, dah. Settle. Section 41 yang tak datang hanyalah Nur Liana Alia dan juga Siti Zulaika. Boleh left tak yang cakap terima kasih. Section 42 Amir Afham. Saya madam.